Datang jumpa Nabi, bertanya kepada Nabi SAW, aku ni dulu orang jahat, aku dulu banyak buat maksiat ya Rasulullah, dan sekarang aku nak bertaubat daripada dosa-dosa yang aku pernah lakukan. Maka ya Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku bagaimana aku nak menyempurnakan taubat ini, bagaimana aku nak berubah jadi baik ni, tunjuk ke aku ya Rasulullah. Tuan-puan boleh bayangkan orang nak jadi baik macam mana, orang nak bertaubat macam mana, orang nak berubah macam mana. Dia macam, apa benda yang aku nak buat dia supaya Allah terima aku ni, supaya Allah terima taubat aku ni. Okeylah, laki-laki tadi hidup zaman Nabi SAW, boleh tanya Nabi langsung dan dengarkan jawapan daripada Nabi SAW. Nabi bertanya langsung kepada pemuda tadi, mak kamu masih ada ke tak ada? Dia nak taubat tuan-puan daripada dosa maksiat yang dia pernah buat. Dan Nabi SAW bertanya, mak kamu ada lagi ke tidak? Dia kata ada. Lalu Nabi kata, pergilah balik ke sisi ibu kamu, berbaktilah kepada beliau, itu jalan taubat untuk kamu. Masya Allah, tabarakallah. Satu pedoman yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kamu nak jadi orang baik ke? Kamu nak taubat ke? Kamu nak hijrah ke? Kamu nak soleh ke? Kamu nak dekat dengan Allah ke? Satu insan yang kamu kena lihat di mana kedudukannya dalam hidup kamu adalah mak bapak kamu. Masya Allah tuan-puan. Kita mungkin terfikir, oh kalau nak jadi baik, qiyamul lail. Nak jadi baik, puasa sunat banyak-banyak. Nak jadi baik, sedekah hebat-hebat. Nak jadi baik, apa lagi? Tolong orang. Betul ke tak betul tu? Betul. Tetapi ada yang lebih utama. Apa dia? Kamu ada mak ayah tak? Jangan sedekah kamu sampai ke Vietnam, sedekah kamu sampai ke Palestin, sedekah kamu sampai ke Ghana, sedekah kamu sampai Zimbabwe, tapi duit kamu tak sampai untuk menginfak ataupun nafkah kepada mak ayah kamu di kampung. Tuan-puan boleh faham maksud ustazah? Jangan sampai demikian yang berlaku dalam hidup kamu. Kamu boleh buat macam-macam kebaikan pada orang jauh, tapi mak kamu dah 7 bulan, lampu kat bilik air dia tak nyala. Kok nyala pun macam lampu disko. Kelip-kelip, kelip-kelip. 7 bulan, anak berapa orang? 10 orang. Seorang pun tak ada tukar mentol lampu dapur, lampu bilik air. Yang berisikokan mak boleh jatuh dalam bilik air. Entah tiap-tiap kali mak tu masuk bilik air, terdetik tuan-puan lah mati. Jatuh aku kat sini, siapalah yang tahu ke? Tapi anak jutawan, anak disebut-sebut sebagai orang yang banyak bersedekah. Nolong siapa? Orang jauh. Sebab kita tak memahami fiqhu birril walidain. Keutamaan adalah mak ayah. Sebab tu Nabi tanya, mak kamu ada lagi? Ayah kamu ada lagi? Kepada dia kamu balik berbakti. Itu jalan untuk kamu jadi orang baik. Itu jalan hijrah kamu, taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW bersabda, Raghma anf, raghma anf, raghma anf. Apa maksud raghma anf? Dia macam simbolik sikitlah maksud dia. Anfun ni hidung. Tapi bila istilah dalam bahasa Arab, bila sebut raghma anf, maksud dia binasalah. Binasalah, binasalah, binasalah. Siapa yang sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata binasa-binasa ni ya? Kalau dalam kitab lain ada yang menterjemahkan raghma anf ni celakalah. Tapi ustazah nak bagi okey sikit, ringan sikit tu, saya ambil yang binasalah.
Sebenarnya kalau nak terjemah, celakalah. Siapa yang Nabi cakap macam tu kat dia? Jawabnya adalah mana-mana anak, mana-mana insan yang ibu atau ayahnya, sama ada salah seorang atau kedua-duanya sekali, yang masih hidup dengan dia dalam keadaan sudah tua, tetapi tidak dapat menjadi jalan dia masuk syurga, maka binasalah anak itu. Bukan Ustaz cakap ya tuan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkap perkara tersebut. Seorang anak, mak dia ada, atau ayah dia masih ada, atau mak dan ayah dia masih ada, salah seorang atau kedua-duanya, dalam keadaan mak ayah dia sudah tua. Tiba-tiba dia tak layan mak ayah dia, dia tak berbakti pada mak ayah dia, dia tak nampak bahawa yang ada tu, si tua yang ada tu, kunci syurga kamu. Dia tak nampak. Bila tak nampak, dia tak peduli, dia tak endahkan. Maka Nabi kata, inilah kebinasaan kepada seseorang yang tak nampak bahawa mak kamu yang tua, ayah kamu yang tua bukan beban, kunci syurga kamu. Muslimin-muslimat rasa kalau kita benar-benar meyakini bahawa ini adalah anak kunci syurga, agak-agak berebut tak nak jaga mak? Berebut. Dia ibarat macam ni lah. Siapa jaga mak, mak ni ada pegang kunci gedung ataupun gudang yang dalam tu ada 1 bilion. Agak-agak bekerja tak anak kita nak jaga mak tu? Tahu pula bekerja. Bekerja. Puas mak dia kata, pergi balik lah Kuala Lumpur tu. Ni mak ni pegang gudang ni 1 bilion ada. Setiap hari mak boleh keluarkan 1 juta, 1 juta. Balik tak anak tu KL? Tak balik. Jaga mak kampung. Puas mak tu suruh balik. Pergi balik, pergi balik. Tak apalah mak. Mak nak makan apa pagi ni? Tahu pula kalau sebut material yang nampak dengan mata kepala ni. Ini benda tak nampak. Yang Nabi sebut apa dia? Jalan ke syurga, pintu syurga, kunci syurga. Tak nampak lagi kan syurga ni dengan mata kasar. Sebab itu kalau tidak kerana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan begitu bersungguh-sungguh untuk berbakti dan menjaga, khususnya mak ayah yang sudah tua. Sampai Nabi sebut kebinasaan kepada seseorang, kecelakaan kepada seseorang apabila dia mengabaikan mak yang dah tua, ayah yang dah tua, kedua-duanya atau salah seorang daripada mereka, sedangkan Allah telah mendekatkan jarak di antara dia dengan syurga dengan adanya ibu yang sudah tua ini. Masya Allah. Tapi kita tak tahu, anak-anak tahu tak benda ni? Anak-anak pernah tak ditekankan tentang nilai ini? Mana dalil Qurannya, mana dalil sunnahnya tentang berbakti kepada ibu bapa? Jangan sampai besok yang kita sebut tajuk tadi lah, kecil jadi anak, besar jadi bos. Besar jadi bos. Tuan puan, ada ramai mak ayah yang takut dengan anak, tuan puan. Tak sepatutnya takut dengan anak, tapi takut. Takut ustazah, kan dia mengamuk karang. Habis apa, pintu karang semua belentung-belentang. Tak berani akak. Masya Allah, terbalik. Dah terbalik. Macam mana mak boleh takut nak tegur anak? Ini ustazah bercakap tuan puan, ustazah pun mak, ya, kita juga anak. Lepas tu dalam masyarakat pun maknanya ialah kita bertemu dengan macam-macam
isu. Tak sedikit mak ayah yang sangat takut untuk menegur anak-anak. Tak ada ustazah, Kak pendam je lah. Karang ditegur karang. Tak berbunyi dia dengan kita. Bertambah lagi kecil hati kita karang. Masya Allah. Haram tuan-puan, haram anak buat macam tu kat mak.